Yes. Doktor share lah cara doktor intra kalau intraday. Saya kurang sikit Cara intraday. doktor. Oh, doktor biasa apa? Saya Swing? kurang sikit. Saya selalunya by today saya tomorrow. Selalu juga sekarang saya punya mood bila saya mengajar je, saya terus jadi investor. Oh, faham. Sebab saya tak boleh nak tengok platform. Cuba bayangkan saya tengah cerita dengan you 3 jam, tiba-tiba stok saya yang saya beli pagi tadi dah rugi. So memang tak boleh lah. So kalau nak intraday, kita kena tengok diri kita dulu. Boleh ke tak kita intraday? Boleh ke kita tengok kat screen? Kan masa time tu kan. Kalau kita rasa sibuk, ada meeting, ada kerja, janganlah intraday. Okay. Tapi kalau you ada masa, tak ada gangguan, you nak buat, tu boleh, tak ada masalah. Okay. Kalau you tu tak ada masa, ada kerja, kan, jangan intra lah. Sebab selalu intraday ni you kena tengok kan. So boleh juga kalau you nak set dah terus. Cut loss you dah set, target price you dah set jual setiap, kalau naik, kalau tak naik, you jual juga. Okay, so boleh juga macam tu. Tapi you kena beli kecil lah, jangan beli besar. Doktor share lah cara BTST doktor. Okay, kalau untuk intraday okay, saya akan tunjuk untuk intraday Okay. Intraday ni you kena salah password. Okay, intraday selalunya you akan tengok chart intraday. Okay, you akan tengok chart intraday Contohnya ini okay, kita buka chart yang volume tinggi ni lah. Okay, volume tinggi ni. Sebab selalunya kalau intraday ni you tengok kepada yang high volume, okay, ataupun yang top gainers. Okay, yang ni sama top volume ataupun top gainer. Okay, top gainer, top 30 gainer lah, yang tinggi-tinggi lah ni. Ini sebut top gainer. Tapi harga-harga dia pun banyak tinggi lah. Kecuali ni logistik CNN Logis ni. Okay, so contohnya you dah tengok tadi ekonomi, you tengok sektor. Sektor you rasa transportation akan naik. Saya tengok ada pula, ni transportation. So you boleh tengok. Okay, so you boleh buka. Okay, first kali intraday punya chart. Okay, you tengok volume. Kat sini you kena tengok volume. Right, nampak volume dah makin banyak yang beli dekat last minute tu. Sebab tu dia naik. Okay, last minute ni dekat pada pukul 11. Okay, pada pukul 11 volume masuk. Okay, so ini ada harapan lah kalau you tengok dia nak naik kan. So dia start masuk, okay, volume kat sini lah. Okay, dia masuk, tiba-tiba volume kenaikan berdasarkan pagi tadi pukul 9, pada pukul 11 ni lebih tinggi daripada pukul 9 tadi. So sebab tu dia naik. Okay. So you mungkin dapat berapa sen ni? Daripada 60 sen naik kepada 80 sen ni kot. Okay. So sekejap je you masuk you ni. Tapi sebab apa? Volume pagi, okay, dia baru berapa, lepas pukul 11 tadi volume dia betul-betul masuk. Okay. So kat sini lah tadi you akan beli dekat kawasan-kawasan yang ni iaitu 60 sen. So adalah kenaikan sikit. Right. Satu lagi you kena tengok, okay, yang ini dia punya volume. Okay. Tapi saya memang tak tengok sangat lah untuk intraday ni, saya tak sempat. Okay. Tapi ini cara dia. Okay. Lepas tu you boleh tengok dia punya saya tengok RSB ni ada tak. Stock movement. Okay, stock movement, okay, you boleh tengok Tapi untuk RSB dia daily.
Okay, dia daily. Okay, stop movement daily Kalau you boleh tengok yang apa ni intraday punya movement lagi bagus lah. Okay, contoh 16 saya bulan 11. Okay, dia punya ni buyer ni seller. Okay, buyer seller. Okay, maksudnya dia ada positif 13 juta. So maksudnya semalam. Okay. Yang membeli 28. Seller dia kalau RSB dia terbalik. Seller tu membeli 28 juta. Yang menjual 15 juta. Sebab tu dia 13 juta dia punya access. Ini semua negatif, ini positif, negatif, ini negatif. Hari ni rasanya positif ke negatif. Kalau hari ni kita tengok dekat advanced charting. Okay, advanced charting. Ini boleh tengok stop movement juga Okay, you tengok ni. Advanced charting. Okay. 61 sen. Yang beli lebih ramai daripada yang menjual. Okay. 99%. Ini ramai penjual pula. Okay. Kalau 61 sen setengah ni ramai pula menjual. 62 ada 64% beli. Okay. 36% menjual. Yang ini 62 sen setengah. Okay. So dia daripada sampai dah 70, 80. Hari ni sampai 86 sen dia pernah naik 86 sen ni 100% beli. Tapi volume dia kecil je. So you kena tengok volume mana yang besar sekarang ni. Volume mana yang besar dan volume tu adalah volume membeli. Okay. So kalau tengok sini volume ni besarnya ialah volume menjual. Okay. Volume menjual pada harga 74 sen setengah. Okay. So dalam konteks CN Logis ni dia naik lepas tu dia turun. Maksudnya dia ada push. Okay, push sikit. Kalau kita tengok dia 30 minit, okay, nampak dia naik lepas tu dia push ke bawah. Alright. So you patutnya you boleh beli dekat kawasan ni lah. Ada pukul berapa ni? Tak. Ini hari 17. Okey lah ini. Yang ini pukul pagi tadi lah. Ini dalam pukul berapa? 30 minit saya buat sejam. Pagi tadi dah dia dah start. Okay, pagi tadi dia dah start. Alright. So kalau kita tengok yang 15 minit. Okay, 15 minit. Okay, pagi tadi lah dia start. So pagi-pagi dia buka. Lepas tu pukul 9, pukul 9.30 ke 10 tu. Kan? Ini pukul 9. Ini 9.30. Kan? So yang ni pun dah naik. Okay. So you tengok volume kat sini lah. Okay. Volume yang pada pukul 10.45 ni lebih tinggi daripada volume yang pagi. So, maksudnya dia ada kenaikan lah. So, dia pun naik lebih daripada kenaikan pagi tadi. So, dia beli kat sini. Beli pada harga contoh 72 sen. Okay. Sampai dekat 84 sen dah cukup lah. Okay, 84 sen. Tapi sekarang ni you kena tengok. Okay, volume tu volume beli ke volume jual. Sebab kadang-kadang ni tinggi tapi sebenarnya volume menjual. Okay, kat sini lah. Ini volume tinggi ni. Tapi itu sebenarnya adalah volume menjual. Nampak tu? Okay, pada pukul 11 suku tu. Okay, nampak volume tinggi tapi sebenarnya volume dah start menjual. So orang-orang yang beli tadi dia dah start jual lah. Tu dia jatuh petang. Okay. Volume ni nampak tinggi. Okay, pukul 11 suku. Kita tengok 11 suku tadi. Okay, 11 suku. Alamak, tak sampai 11 suku. Okay.
sampai ni nampak ni dia sell down buat besar volume tu, sell down tu 328,000 unit, okey, pada 11.34. Yang ini 11 suku. Bawah lagi tu tak tahu lagi lah. So tengoklah volume tu. Ini penting tengok volume ni. Volume yang masuk beli ni. Ini jual semua ni, ini jual. Ini jual. Ini tengok volume yang beli tak ada yang besar-besar lagi dah. Okay. So masuknya ini pun jual. Tak ada, ini tak besar juga. Okay. Tengok mana volume yang besar tadi. Ini pun jual, nampak? 115,000. Okay. Ni tak apa dah. Ni 100,000 dah jual. 100,000 kali dengan 70 sen, sekali jual 70,000. Okay. Ini 81 lah. Sekali jual dah 80,000. Ini pun jual lagi. Okay, ini jual nampak 175, ni 348,000. So maksudnya memang dah habis lah. Pukul 11.42 tu, dia orang yang besar-besar beli tadi tu dah start jual, nampak? Okay, kalau 344,000 ni kali 80 sen, dia sekali jual kat 240,000. Kan? Okay, sebab 80 sen kali dengan 344 ni dekat 300,000 lah. Okay, sekali jual dia. Lepas tak ada pula volume yang besar beli, tak ada, nampak? Mana ada volume besar beli? Tak ada volume besar beli. Semua beli 10,000 kan, 100,000 ni jual lagi. Okay. So maksudnya kalau you nak beli, you beli lah masa time. Okay, tengok volume yang pertama ni. Okay, contoh 15 minit pertama dan 15 minit kedua ni nampak dia dah naik kan volume dia. Yang ni so maksudnya boleh masuk. Okay, 9.5 tu kan. Boleh masuk lah 9.5. Ni suku 9. Okay, 9 suku. Okay, ini 9.5. Dan volume dia lagi tinggi. So ada harapan nak naik. Okay, ada harapan nak naik. Kita tengok yang lain pula Kita tengok yang lain. Contoh, okay, kita ambil tapi ini memang kena tengok lah. You kena tengok screen lah. Saya tak boleh lah sebab saya kerja. Okay, kita tengok lagi dalam logistik. Ada tak logistik yang tinggi-tinggi naik hari ni? Airport Airport tak tinggi sangat. Westport-nya. Okay, Westport tadi kan logistik kan? Okay, kita tengok Westport. Okay, advance starting. Okay, ni daily kita tukar kepada tukar 15 minit. Okay, tengok dekat sini pukul 9.45 tak ada volume. Okay, pukul 10 tak ada volume. Okay, pukul 10 suku tak ada volume. Tiba-tiba ada volume masuk. Ada pukul naik sampai sini. Okay, volume masuk. Dan inilah volume punya ni dah dekat sini Pada pukul 10.11 dia melebihi bila volume yang pukul 10.30. Yang ni. So you boleh masuk sini. Sebab dia dah lebih tinggi daripada yang ni. You boleh masuk tiba-tiba dia naik macam ni kan. So ambil lah profit, tak payahlah tunggu sampai nak ni. So ini dah boleh lah ambil profit sebab you intraday. Dia dapat profit sikit pun dah cukup lah. So sebab volume yang ni lebih tinggi daripada yang ni. So you masuk and then lepas tu next volume pun lebih tinggi. Okay. And then lepas tu you tengok dia dah start buang lah kat sini. Sebab apa dia ada shadow dah. Ini saya pakai 15 minit. Okay, 15 minit. So you nak tengok volume masuk tu. So you kena dah ada you punya watch list. Watchlist you dan you tengok volume dia. Okay, watchlist you tengok pada semalam. Contohnya you nak beli hari ni, semalam you dah tengok. You dah kena buat kajian semalam. Berapa counter yang you nak tengok. Okay, bila dia dah you tengok dalam pukul 9 suku, okay, tak ada. Volume tak ada pertambahan. So, okay, tak ada. So, tak payah masuk. Tiba-tiba tampak ada volume tambahan macam ni. So, you boleh dah masuk. You boleh dah masuk sebab dia dah volume tambah kat sini. So, harga you masuk hari yang pagi tadi sepatutnya dekat RM4.30. Naik sampai RM4
50 sen. RM48. Okay. So RM4.30 sen dengan RM4.80 kat 50 sen naik tu. Okey lah. Kan? So itu satu contoh Satu contoh ialah you tengok volume, dan kenaikan volume tu mestilah lebih besar daripada kenaikan mula dia baru buka tu. Dia start besar kan, dia buka besar kan, so itu ada harapan. Macam dia volume tinggi juga kan, tapi dia tak berapa naik lagi. So ni pun boleh ada harapan lah, tapi besok bukan intra lah kan. Besok lah kot. So you tengok ni pukul berapa? Pukul 3.38. Tengok volume 3.38 tadi. 3.38. Ada tak volume besar beli? Tak ada. Kecil. So maksudnya ini adalah volume retailer. Retailer beli. Sebab tak ada yang besar-besar pun. Tak ada yang besar-besar. Ini retailer. Walaupun volume besar, tinggi, tapi volume ni adalah retailer. Faham tak maksud saya? Faham. Maksudnya bukan Jerung beli lah. Bukan Jerung beli. Jerung dia mungkin dah jual pada pukul ni. Itu pukul berapa tu? 11.38. Mungkin Jerung dah jual. Kita tengok pukul 11.38 tu Jerung jual ke tak? Kita tengok 11. Penjualan dia pun tak besar. So maksudnya dia tak besar lagi lah. Tak besar lagi jual ni. So you kena check lah. Mana yang Jerung jual ni. Ni 178. Ini 17,000 tak ada. Tak ada. So Jerung belum jual lagi ni. Jerung tu maksudnya orang yang banyak duit lah. Institusi ke. Tampaknya tak ada. Dia belum lagi menjual lagi. Dia belum lagi menjual. Kita boleh check kat sini tak ada. Kita check sini. Yang ni 60,000 dia beli pada pukul 4.41 orang. Yang ni 98,000. So maksudnya pada akhir ni adalah orang dua Jerung kecil yang beli. Untuk buy today sell tomorrow kan. So mungkin lah kan. Tapi untuk intraday, you kena tengok masa time dia buka tu. Dan tengok pula volume selepasnya. Adakah volumenya meningkat dan juga adakah ianya dibeli oleh geng-geng Jerung ni. Right? Tengok dia punya volume tu besar ke tak. 9.30 ni kita tengok. 9.30 tadi dia sini pukul 11. Kita tengok pukul 11 nanti. Pukul 11. Ada tak Jerung-Jerung yang membeli? Ni tak ada pukul 11. Tak ada. Tak ada. Ni 30 tapi tak besar. 30,000, 14,000. Ni 30,000. Tapi Jerung kecil lah. Sebab apa? Kalau 30,000 kali dengan RM4 berapa? 120,000. Kira okey lah tu. Kan? So, you jangan contohnya Top Glove ke apa ke, takkan. Dia kalau macam Westport ni 30,000, 40,000 tu dah besar. 30,000 kali 4 dah jadi 120,000. Itu kira Jerung kecil lah, Jerung kecil. Kita cari lagi ada tak? Pukul 11 tadi dalam 30,000 tadi dia beli. 30,000 sekali dia beli. Ini 10,000. 14,000. Itu dah masuk ni, settle value dia ialah 44,000 yang ni. Sekali beli. 44,000. Yang ni dekat dalam 50,000 sekali beli. So Westport ni Jerung dia tak besar-besar lah, kecil-kecil lah Jerung dia. Yang lain semua 1,000. Yang ni besar. 30,000 tapi jual pun besar juga. So ini pukul 2.30. 2.30 tadi. 2.30. Kat sini. Kat sini. 2.30, 2.30 sini. Dia turun kejap, lepas tu naik balik.
Okay. So untuk intra ni, memang you kena tengok ni, volume. Okay, tengok volume. Make sure volume dia lebih besar daripada yang mula-mula buka. Barulah dia naik. Okay, kita tengok yang lain lah. Contoh, apa lagi lah. Kita tengok yang ni lah, Dash Lady lah, Dash Lady. Dash Lady ni counter mahal. RM36. Okay, Dash Lady. Kita tengok jurung lagi besar ni tak tahulah dia boleh ke tak. Ni. Ini daily kita tukar kepada 50 minutes. Okay. Dia buka tadi pukul 9. Okay. 9 suku. Okay, kat sini dia buka kan. Okay, nampak volume dia kat sini. Okay. Pada pukul 9.45 tiba-tiba masuk volume besar. Okay. Volume besar ni. Pada 9.45. Kita cek 9.45. Okay, 600. Okay, 600. 500 jual. 500 ni tak tahu ni 600. Ini jual sama dia ni kot. Okay, tapi kalau counter ni 600 pun dah besar 600 kali 36.88. Cuba kali. Ni 800. Ni dah jual nampak. 1,600, 400 ni 2,000 jual ni. Pukul 2.5. Okay, pukul 2.5 ni dia jual. Okay, buka-buka dia jual 2,000. Ini beli 1,000. Ini 1,000 lagi. Okay, so maksudnya counter macam ni tak nampak sangat lah dia punya ni. Sebab kalau you beli 1,000 kali 70 sen, dah jadi berapa? RM37. Sorry, RM37 kali 1,000 dah jadi RM37,000. RM37,000 sekali beli tapi ini counter yang mahal counter mahal. Kita tengok counter lain untuk intraday juga untuk intraday kita tengok counter yang mana yang kita boleh tengok tak terlalu mahal. Okeylah, saya cari yang top 30 volume tadi. Top 30 volume kita tengok contoh ni pagi-pagi tadi dia naik kan M-Touch sampai 14 sen kan. M-Touch ni naik sampai 14 sen. Tapi ni tak cantik ni. Daily dia tak cantik dah. Sebab dia dah buat macam tu. Kita buka. Pukul ini semalam semalam 16 semalam. Dia tutup. Dia buka sini pukul 9 suku ni. Volume mula-mula 9 suku tinggi. 9 suku tinggi. Lepas tu dia ada buat satu penolakan macam ni. So kalau macam ni, you jangan masuk dulu pagi-pagi ni. Sebab 15 minit dia naik sekejap ni tinggi ni, dia orang yang beli semalam ni start jual. Sebab tu dia ada inverted hammer. Lepas tu dia sideways, dia tak naik-naik. Tak ada volume selepas tu. Dia sepatutnya kalau nak naik pada selepas tu, pada pukul 9.30 sepatutnya dia kena lebih tinggi daripada volume ni. Dia boleh kena lebih tinggi daripada volume yang pada 9 suku ni. Barulah dia cantik. Contoh M-Touch, sebab tu tak masuk. Kita tengok yang lain. Saya bagi dia punya teori je tapi saya nak buat memang saya sendiri tak boleh, tak mampu nak buat. Sebab saya tak boleh nak tak boleh nak fokus dekat depan platform. Kita tengok apa lagi yang boleh kita tengok yang naik lah. Kita tengok yang naik. Yang naik. Tak ada. Tadi GN Logis kita dah tengok
Index berapa? 45.5, 44. Okay. Index. Highest 475. Jidat kita tengok Jidat ni ada penolakan jugalah hari ni. Nampak dia tak ni. Banyak sangat saya buka ni. Sekejap saya kena buang ni. Indikator ni saya nak buang macam mana? Label indicator. Dah sampai jauh pula dia. Okay. Dia kita buka 15 minit. Okay, pada hari ni pukul 3 ni 3.30 ni 17. Pagi tadi mana ni? Okay, ini 3.30. Okay, ni 9 suku. Okay, nampak? Volume buka kecil, tiba-tiba pukul 10.45 naik. So kat sini tadi you boleh beli dah 10.45 ni volume naik. So kalau you beli pun dekat 46 sen ni, so maksudnya you boleh dapat 1 sen lah, 1 sen je ni. Okay, 1 sen. So you scalping dia panggil Okay, you beli contohnya 100,000 unit pada harga 46 sen. You 100,000 tu kalau 1 sen you dapat RM1,000 lah. Okay, RM1,000. Tapi kena cepat tu. Kena cepat. Okay, beli dan jual. Okay, 1 sen naik pun dah RM1,000 lah. Okay, sebab kalau 100,000 unit, setengah sen RM500. 1 sen RM1,000. Tapi kalau rugi 1 sen, rugi RM1,000. Okay. Tapi nampak volume kat sini naik. Volume seterusnya pun naik, kan? Tapi selepas tu dia push ke bawah. Ni Morobuzu ni. So you agak-agak you dah tahulah dia nak mula dia naik ni. Dia buka tinggi. Dia buka pada harga 47 sen setengah. Lepas tu dia turun sampai bawah ni. So dalam konteks ni you cuma 30 minit je dah. Dalam 15 minit pertama dan 15 minit kedua you take profit. So 15 minit saja you trading. Sebab ni intraday kan. Beli dan jual pada hari yang sama. Kadang-kadang 15 minit, kadang-kadang 5 minit. Okay. So you kena cepat lah. So dalam konteks ni volume tinggi daripada volume pagi tadi. So maksudnya dia orang nak goreng lah. Ni maksudnya dia goreng sekejap lah. So ini pun volume masuk. Okay. So adakah volume tersebut contohnya pukul 10.45. 10.45 kita tengok 10.45 nampak volume besar masuk 50,000, 200,000, okay. 60,000, 300,000, 30,000. Sebab apa? Kalau dia boleh masuk contohnya mana tadi 200,000 ni kali 46 sen, berapa tu? 200,000 kali 46 sen. Dia bukannya duit kecil-kecil 200,000 kan kali 0.46. 90,000 dia beli. 90,000. Kadang-kadang dia beli lebih daripada 90,000 kalau dia tengok macam mana tau. Kalau dia tengok 10, 46, 54 ada 2-3 sama. So, maksudnya 20 dia beli 200,000, atau ada lagi 200,000. So maksudnya itu adalah dia orang sama sebenarnya. So macam ni kan. 10.47 13 500,000, lepas tu dia jual balik. Ini mungkin tak lah ini tak lah. Ini berkata dia beli 50,000 dia jual 50,000 kan. So ini nampak ada jurung masuk. Yang ni ini dah jual ni. 1 juta. Lepas tu beli 698,000. So
Ini 300,000. Dan ini 220,000. So memang ada jerung lah dalam ni. Pada pukul 10.45 ni. Ha. So you dah tahu lah, you detect ni 500,000 beli ni. So dia orang ni beli 500,000. Okay, lepas tu dia tengok adakah dia orang menjual. Adakah waktu ini dia orang menjual. Tapi tak banyak ni volume punya. Dia masih lagi tak jual kot. So kalau you nak tahu, you kena tengok nanti dia panggil yang saya tunjuk tadi apa tu. Dia punya stock movement tu. Kalau kita tengok RSB tu, dia ada dekat mana? Tadi apa tadi? Aduh. Kita tengok apa tadi, lupa pula. Jadi MTOS. Kita tengok apa tadi ya? Halo? JDEC bukan? JDEC Okay, JDEC yes. JDEC kan? 46 sen tadi kan? Okay. Kita tengok JDEC, okay, JDEC kita tengok ni. Dia punya stock movement tu. Okay, tapi stock movement dia untuk hari ni, kita tak nampak lagi. Okay, hari ni 17 bulan. Semalam kita nampak dia negatif. Okay, sebab tu harga dia jatuh. Okay, hari ni kena tengok. Okay, sama ada positif ke negatif. Ya, kejap lagi lah dia update lah, kejap lagi. Okay, kejap lagi dia akan update. Alright, so ataupun you boleh tengok dekat, okay, dia punya tracker. Okay, tracker ni. So, you boleh tahu yang seller sebenarnya pembeli dia orang beli 24 juta. Yang menjual 18 juta. So dia ada orang belilah 46 sen ni. Kan? Yang ni pembeli, yang ni yang jual. Okay. Tak. Sekejap. Ni terbalik ni. Sebab RSB ni terbalik. Seller yang membeli, betul lah. Seller membeli. So price summary, okay, you tengok kat sini, total quantity yang membeli 65,000, yang menjual 50,000. Okay, untuk RSB terbalik seller tu yang membeli, buyer tu pula yang menjual. Okay, so sebab tu harga dia naik. Okay, 65 juta membeli, 50 juta menjual. Okay, so average price dia 45 sen, 46 sen lah. 46 sen. Okay. So you boleh tengok tadi dekat mana dia punya, yang mana beli tu. Ni semua menjual ni. Buyer ni semua menjual. Ni buyer menjual. Nampak patang tadi semua menjual. Yang ni membeli. Okay, tak nampak pun yang besar-besar. Yang beli, okay. Dekat harga 45 ni menjual. Okay, ni seller. So dia pagi tadi, kita tengok pagi tadi yang banyak membeli pagi tadi. Ni semua hijau ni menjual. Okay, pagi tadi, mana pagi tadi? Pukul 9, tadi pukul sorry saya confused. Sekejap ni. Okay. Berapa dia naik tadi? 10.45. Bawah lagi.
Ni dah ni. Tempat yang merah-merah ni semua ni lah yang membeli. 146.43. Ni semua yang membeli ni. Tengok ada tak yang besar-besar kat situ. Kan? Yang ni. 125,000, 100,000, 244,000, 140,000, 100,000, 90,000, 190. So dia orang dah start masuk ni pada pukul 10.45 ni, 206,000. Ni 200,000, right? So ni 200,000, 200,000. So you kena detect macam ni. Kalau you nak main intraday, you memang kena tengok sebab you nak ada satu, ada volume. Dan you nak volume tu volume membeli, bukan volume menjual. Kan? Orang-orang ni semua yang membeli, yang membuatkan harga dia naik. Ni yang beli-beli yang besar-besar ni. Kan? Barulah boleh naik. So you kita ni kan rilis, kita follow jerung. Kita follow jerung nak beli, kita beli. Contohnya pada harga 46 sen. Lepas tu dapat 1 sen. Kalau you beli 10,000 unit contoh, 1 sen dah dapat 100. So dapatlah RM100. Tolak broker dapatlah dalam RM70. Right? So itu kalau you jadi intraday player. Boleh faham ke? Boleh faham ke ni? Tapi sebelum you buat pakai duit betul, kena dulu cuba try dulu. Practice dulu dengan paper trading tu. Tapi paper trading saya rasa you kena tengok ni. You kena tengok stock movement ni. So you kena ada macam contohnya RSB Trade Smart ke, M Plus ke. Tapi kalau trading view pun saya rasa ada. Trading view pun you boleh tengok volume dia. Sebagai contoh, trading view complete ni you tengok volume lah. Sini. Ini daily, dia pergi kepada 15 minit. Di tempat ini pukul 2. Pukul 2. Suku pukul 2 ni 16. 16, 17. Ni. Nampak pukul 17. Volume tiba-tiba melebihi pada pukul ni. Ini pakai masa apa ni? UTC Saya akan tukar masa ni kepada Singapura. UTC 8. You tengok pukul buka tadi pukul 9. Volume besar ni Lepas tu tiba-tiba pukul 10 volume masuk. Masuklah. You kena tunggu lah ni. You kena tengok ni. Right? So kalau you kena tengok volume untuk hari tersebut. Volume untuk hari tersebut. Alright, so kalau ini, adakah ini anda faham? Alhamdulillah. Alhamdulillah faham. Ada soalan. Doktor Lee ni kan rumus pasal vaksin tengah hangat. So apa pendapat doktor tentang isu ni? Dan sektor mana yang akan terkesan dari segi naik dan turun? Kalau vaksin ni selalunya kita kalau dapat vaksin, sektor lain semua akan naik lah insyaAllah. Sektor-sektor yang dulunya teruk tu, contoh akan naik lah balik. Tapi sektor yang mungkin terkesan nanti mungkin sektor glove lah dia terkesan sikit. Sebab tapi still ada orang pakai juga glove. Tapi cuma dia tak adalah naik dia macam dulu. Sektor glove, sektor yang lain-lain lah. Yang dulu tengah naik macam sampai 300%, 400% kan. So maksudnya time dia dah habis lah. Kena tukar balik sektor tu. You tengok balik dalam business cycle tu. Economic cycle tu. Lepas healthcare, kita akan pergi kepada financial dan juga kepada transportation, logistik. Kan? Sekarang ni financial dah naik, transportation pun dah naik. So mungkin sekarang ni transportation dengan financial lah yang akan tengah boom lah sekarang. Antara dua tu lah. Lepas tu baru dia pergi ke teknologi.
Lepas tu baru capital good. Lepas tu baru pergi kepada industrial. Dan seterusnya. Last kali sampai masa nak recession balik, healthcare balik. Healthcare akan datang balik. Masa tu menunjukkan bahawa kita akan recession balik. Tapi sekarang ni kita tak tahu sebab kita tak tahu sama ada kita dah fully recover, dah COVID ni dah okey ke tak. Tu je isu dia. Kalau COVID ni masih lagi vaksin dia tak boleh kan, tak berjaya, so masih ada lagi lah. Right? So itu je lah komen saya. Masa ni berhati-hatilah dengan counter-counter yang berasaskan COVID. Okay? Alright, ada soalan lain? Kalau tak ada soalan, kita boleh tutup sesi ni. Banyak perbincangan kita. Saya harap-haraplah dapat memberikan manfaat yang banyak kepada you. InsyaAllah lah. Mana tahu nanti satu hari nanti 2 tahun lah. Saya bagi 2 tahun. 2 tahun nanti you akan buat duit. Juta-juta. Jangan lupa saya punya apa ni? Yes. Belanja kat Starbucks ke apa ke kan. Starbucks je pun. Okay. Boleh. Jangan lupa. Boleh Tak sangat, ada masalah. So, tapi saya bagi 2 tahun. 2 tahun you kena study betul-betul. Sebab benda ni bukannya boleh untung cepat. You bukan nak untung cepat. You nak untung konsisten. You nak untung konsisten. Saya dulu mula masuk, saya ni self-taught. Belajar sendiri. Belajar sendiri ni kita kena belajar dari kesilapan, belajar dari kerugian dan sebagainya. Tapi sekarang ni you ada mentor. Mentor you adalah pensyarah you sendiri. So saya bagi you 2 tahun untuk you kuasai benda ni. You tak perlu beli, tak payah beli pun tak apa. Tapi cuba menguasai benda ni supaya you bukan hanya ada satu income, iaitu active income. You ada 3 income. Active, passive dan portfolio. Okay, yang portfolio ni adalah daripada saham, daripada tabungan haji, daripada investment dan sebagainya lah. Itu adalah portfolio income. So kita kena ada 3 income. Kita jangan ada satu je. Satu je maksudnya kita makan gaji tu, active income. Okay. Passive pun you akan belajar juga. Passive tu dalam investment, nanti kita tengok dalam property dan sebagainya. Tu pun you kena belajar juga. So you kena ada 3 cabang income. Orang lain satu, you kena ada 3. Saya ajar you ada 3 cabang pendapatan. InsyaAllah rezeki Allah bagi. Kita cuma kena usahakan. Okay. Dengan itu kita